Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pengenalan, agama Islam merupakan agama yang sangat menitik beratkan pertuturan serta menggariskan prinsip-prinsip pendidikan akhlak dan adab seseorang individu. Islam menuntut penganutnya supaya sentiasa menjaga tingkah laku yang baik dengan sesiapa sahaja mereka berkomunikasi, apatah lagi dengan kedua ibu bapa. Sebagai seorang Muslim dan anak yang baik, seharusnya kita sentiasa berbakti dan sentiasa menjaga adab dan komunikasi terhadap kedua ibu bapa. Selain itu, sewajarnya kita melakukan apa yang telah diperintahkan mereka dan tidak membangkang terhadap ibu bapa selagi tidak melanggar syariat. Berbuat baik kepada kedua orang tua lebih dikenali dengan istilah birrul walidain yang bermaksud menunaikan hak orang tua dan kewajipan terhadap mereka berdua. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 maksudnya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Seterusnya, konsep komunikasi terhadap ibu bapa menurut Islam. Komunikasi anak-anak terhadap ibu bapa amat dititik beratkan dalam Islam, dan pemahaman tentang kaedah komunikasi yang dianjurkan Islam amat penting. Al-Quran dan hadis menggariskan beberapa panduan berkomunikasi bagi seseorang anak terhadap ibu bapa agar setiap ungkapan yang dituturkan oleh anak-anak bersesuaian dengan kedudukan ibu bapa yang tinggi di sisi Islam. Hukum beradab kepada ibu bapa. Islam merupakan sebuah agama yang sangat mementingkan hak dan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa adalah permulaan kehidupan insan dan mereka tiada galang gantinya dalam kehidupan seorang anak. Justeru, Islam meletakkan tanggungjawab yang besar ke atas anak-anak agar mentaati kedua ibu bapa. Mentaati ibu bapa dan berbuat baik kepada mereka adalah sebesar-besar kebajikan yang menghampirkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala perintah dari sunnah agar berbakti kepada ibu bapa pula adalah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, keredaan Allah itu terletak pada keredaan kedua ibu bapa dan murka Allah itu terletak pada murka kedua ibu bapa. Islam mewajibkan anak menghormati dan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya bukan sahaja ketika mereka masih hidup, malah selepas mereka meninggal dunia. Amalan baik dan penghormatan itu wajib dikekalkan oleh anak-anaknya. Seterusnya kita pergi pula kepada ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan ibu bapa. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan ibu bapa. Perkara ini sekaligus menggambarkan betapa tingginya darjat ibu bapa yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan ibu bapa adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maryam. Allah berfirman, wa barra bil walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, yang bermaksud dan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi derhaka. Ayat ini secara munasabahnya, ayat ini sebenarnya menceritakan tentang sifat Nabi Isa alaihi salam, dan kedudukan ayat ini sebenarnya setelah Allah menceritakan tentang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kata Al-Imam Fakhruddin Al-Razi di dalam Mafatihul Ghaib, ini menunjukkan betapa tingginya darjat ibu bapa sehingga Allah meletakkan perintah untuk berbuat baik tersebut setelah daripada perintah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ayat ini juga menceritakan tentang sifat Nabi Isa alaihi salam yang memuliakan ibu bapa baginda. Oleh itu, jika seorang nabi pun disyariatkan untuk berbuat baik kepada ibu bapa, apatah lagi kita manusia yang bukan berada dalam kedudukan seorang nabi pun. Lebih-lebih lagilah kita sepatutnya taat kepada dan berbuat baik kepada ibu bapa. Perkataan al-birra seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, al-birra dengan maksud berbuat baik dalam pelbagai cara, dengan berkata-kata, dengan kelakuan, dan juga berbuat baik di dalam hati, yakni penuh kasih sayang dan juga keikhlasan kepada ibu bapa kita. Adab anak-anak terhadap ibu bapa. Di dalam Al-Quran telah diceritakan banyak adab-adab. Yang pertama, tidak menggunakan kata-kata kasar. Anak-anak diharamkan untuk menggunakan kata-kata kasar terhadap ibu bapa mereka kerana boleh menyebabkan mereka untuk berkecil hati. Dan anak-anak yang telah mengecilkan hati ibu bapa tidak akan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selagi belum memohon keampunan terhadap ibu bapa sendiri.
Jadi di dalam firman Allah surah Al-Isra ayat ke-23 maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya ataupun kedua-duanya sekali berada di dalam jagaan ataupun peliharaanmu, maka janganlah kamu berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar meskipun perkataan hak, dan janganlah kamu menengki mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang bersopan. Jadi adab anak-anak terhadap ibu bapa nombor 2 pula ialah sentiasa mendoakan kepada ibu bapa. Hal ini terdapat di dalam hadis Nabi riwayat Sahih Muslim. Maksudnya, apabila matinya seseorang insan itu, maka akan terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang sentiasa mendoakan ibu bapa. Maksudnya di dalam hadis ini yang nombor 3 mendoakan ibu bapa. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah tidak akan pernah melupakan doa kepada ibu bapa mereka semasa hidup ataupun lebih-lebih lagi ketika ibu bapa yang telah mati atau meninggal dunia, kerana untuk menyalurkan pahala dan kebaikan kepada mereka yang di dalam alam barzakh. Kelebihan beradab kepada ibu bapa, yang pertama, mendapat ganjaran pahala yang cukup besar, seperti mana dalam Islam mensyariatkan bahawa beradab kepada ibu bapa ini merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Dan yang kedua, diampunkan dosa oleh Allah SWT. Seperti mana yang kita tahu, apabila kita berbuat baik kepada ibu bapa, maka terhapuslah dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir ialah umur dan rezeki diberkati, seperti mana di dalam hadis yang bermaksud, barang siapa yang ingin dilampangkan rezekinya atau ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Sebagai kesimpulannya, komunikasi antara ibu bapa terhadap anak-anak adalah penting dalam sesebuah keluarga. Justru itu, ibu bapa perlu mengetahui bentuk komunikasi dakwah yang betul bagi memastikan keberkesanannya. Al-Quran telah memaparkan banyak pengajaran dan contoh ibu bapa dan bentuk komunikasi yang baik digunakan terhadap anak-anak. Antaranya ialah kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS, Nabi Yaqub AS serta Ummu Musa. Begitu juga gambaran yang ditunjukkan tentang kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak dan mengingatkan anak mereka agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ibu bapa masa kini perlu mengambil pengajaran kaedah komunikasi yang berkesan untuk diaplikasikan kepada anak-anak. Dengan cara itu, tidak mustahil untuk anak-anak berjaya dari semua sudut, sama ada yang melibatkan pembentukan akhlak maupun material. Tidak dilupakan juga peranan ibu bapa yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak. Perlu bagi mereka mempelajari teknik komunikasi berkesan terhadap anak-anak supaya pendidikan dan bimbingan yang diberikan mampu mencapai tujuannya yang sebenar. Setakat itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.